Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seterusnya kita akan sambung dengan jenis corrosion. Jenis corrosion boleh dikelaskan dengan senang mengikut rupa logam yang terhakis. Di antaranya ialah uniform or general attack corrosion, iaitu hakisan berlaku secara seragam ke atas permukaan logam. Yang kedua ialah galvanic corrosion. Ketiga ialah pitting corrosion, iaitu hakisan pada bahagian lubang. Keempat, crevasse corrosion, iaitu hakisan pada bahagian celahan. Yang kelima ni adalah intergranular corrosion. Selain daripada itu, kita ada juga stress corrosion, erosion corrosion, cavitation damage, fritting corrosion dan juga dealloying. Uniform corrosion attack berlaku secara seragam di keseluruhan permukaan logam yang terdedah kepada persekitaran yang menghakis. Walau bagaimanapun, ia agak mudah dikendalikan atau dicegah. Contohnya kita apply coating pada permukaan logam tersebut. Seterusnya ialah galvanic or two metal corrosion. Galvanic corrosion ni dia berlaku apabila dua logam yang berbeza direndam dalam larutan konduktif dan disambungkan secara elektrik. Satu logam iaitu katot, dia akan terhindar daripada berkarat. Sementara yang lain iaitu anod, dia akan berkarat. Cara untuk cegah kakisan jenis ini adalah menggunakan zinc coating. Zinc coating dia akan melindungi steel. Pitting corrosion pula adalah bentuk serangan menghakis setempat yang menghasilkan holes atau pit pada logam. Bentuk kakisan ini menyebabkan kerosakan pada struktur. Pitting corrosion ini sering sukar dikesan sebab lubang kecil mungkin dilitupi oleh kakisan. Slide ini menggambarkan bagaimana pertumbuhan pitting corrosion berlaku. Pertumbuhan pit melibatkan dissolution metal dalam mengekalkan keasitan tinggi di bahagian bawah. Sebahagian metal seperti stainless steel mempunyai daya tahan dari berlaku kakisan berbanding metal yang lain. Pitting corrosion adalah kakisan setempat yang mana rongga atau lubang dihasilkan dalam bahan. Pitting dianggap lebih berbahaya daripada kerosakan uniform corrosion kerana corrosion jenis ini sukar untuk dikesan. Untuk mengelakkan pitting corrosion berlaku dalam reka bentuk peralatan kejuruteraan, bahan yang tidak mempunyai kecenderungan pitting corrosion harus digunakan. Seperti contoh tadi, saya dah nyatakan kita menggunakan metal seperti stainless steel. Ini adalah contoh pitting corrosion yang berlaku pada stainless steel plate. Crevasse corrosion atau hakisan celah adalah bentuk kakisan localized electrochemical yang boleh berlaku di celah-celah dan di bawah permukaan terlindung di mana larutan bertakung boleh wujud. Ini awak boleh nampaklah kawasan dia berkarat. Biasa berlaku di bawah gasket, rivet dan juga bolt. Di antara valve disc dengan seat. Itu contoh-contoh tempat berlakunya crevasse corrosion. Hakisan jenis ini banyak berlaku dalam sistem alloy seperti steel dengan titanium, aluminium dengan copper alloy. Dalam gambar ini kita dah tengok macam mana contoh kakisan ini berlaku pada penambat. Dekat sini kita ada plate yang direndam dalam air lautan. Kakisan celah ataupun crevasse corrosion ni dia terjadi di kawasan yang ditutupi oleh washer. Awak boleh nampak dekat kawasan-kawasan ni. Dia ada corrosion. Untuk mencegah atau mengurangkan crevasse corrosion dalam reka bentuk kejuruteraan, kaedah dan prosedur ini kita boleh gunakan. Yang pertama, gunakan butt joints yang dikimpal dengan baik dan bukannya rivet atau bolt untuk struktur kejuruteraan. Yang kedua, reka bentuk vessel lengkap dengan saliran di mana larutan bertakung terkumpul. Yang ketiga, kita gunakan gasket yang tidak menyerap seperti Teflon.
Intergranular corrosion adalah bentuk kakisan di mana sempadan kristal bahan lebih mudah terkena kakisan daripada bahagian dalamnya. Hakisan setempat atau bersebelahan dengan grain boundaries yang sangat reaktif sehingga menyebabkan disintegration. Okey, contohnya apabila kita ada stainless steel yang dipanaskan atau disejukkan melalui julat suhu 500 hingga 8000 degree Celsius, berlaku mendakan chromium carbide di sepanjang grain boundaries. Apabila terdedah pada persekitaran yang menghakis, kawasan di sebelah grain boundaries akan menjadi anodik dan menghakis. Yang ini kita tengok perebutan kimpalan dalam stainless steel. Kawasan-kawasan di mana alur-alur telah terbentuk ketika kimpalan disejukkan. Kakisan ini boleh dikawal dengan kaedah seperti menggunakan high temperature solution heat treatment selepas kimpalan. Yang kedua, kita boleh tambahkan elemen yang akan bergabung dengan karbon dalam steel supaya chromium carbide tidak dapat dibentuk. Ketiga, kita kurangkan kandungan karbon kepada kira-kira 0.03 weight persen atau kurangkan lagi sehingga tiada mendakan chromium carbide. Stress corrosion cracking logam merujuk pada keretakan yang disebabkan oleh gabungan kesan tensile stress dan juga persekitaran kakisan tertentu yang bertindak pada logam. Crack ni akan bermula pada pit, kemudian keretakan akan berlaku tegak lurus pada arah tekanan. Pertumbuhan retak akan berhenti sekiranya tekanan atau corrosive environment yang menghakis tiada. Kita akan lihat corrosion prevention pada slide seterusnya. Terima kasih.